Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah cuba habiskan 6.2 graf fungsi sinus, kosinus dan juga tangent. Okey, so kali ni Ustazah guna petikan-petikan daripada textbook sahaja bagi mengurangkan animation. Baik, so kita teruskan. Untuk peringkat awal ni, bahagian yang ini kita dah tengok dah dalam kelas malam. So, Ustazah ulang je balik. Okey, sekadar untuk memudahkan awak bila nak study balik. Okey, baik. Daripada apa yang kita dah buat semalam, kita guna GeoGebra lagi kan masa tu. Okey, yang mana graf sinus ni kita kena ingat yang Ustazah pesan, semalam bila sebut je graf sinus. Sinus. So, awak ingat apa? Yes, kita ingat huruf S ini. Maksudnya dia start. Okey, dia start dengan kosong. So, kita tahu dia start dengan kosong. Tujuan apa kita buat tanda ingatan macam ni? Supaya kita tak tertukar antara graf sinus dengan graf kosinus. Okey, so graf sinus ni ialah Y sama dengan sin X, di mana Y ni adalah nilai pada bulatan unit, maksimum 1, minimum negatif 1. Okey, nilai maksimum 1 apabila X sama dengan 90, ni kalau kita baca lah kan. Okey, dan juga negatif 1 ni bila mana dia punya sudutnya adalah 270. Tapi tak apa, tak perlu ingat yang macam tu pun. Okey, just awak ingat dia ada nilai maksimum 1 dan minimum negatif 1. Dan bila dia start dengan 0 kat sini, dekat dengan start dengan kosong, jadi kita akan tahulah selepas dia memang dia akan ikut sukuan. So, sukuan pertama sampai habis 90, so dia naik 1. Lepas tu dia turun, naik. So, awak ingat bentuk dia ni. Bentuk dia macam S kan? S. Okey. Okey, baik. Seterusnya, kita tengok untuk graf kosinus. Graf kosinus, ingat yang Ustazah kata dia membentuk mangkuk. So, awak ingat je, kos tu mangkuk. Okey, so bila dia membentuk mangkuk, dia tak start lah dengan kosong sebab dia duduk atas kan. Atas baru turun bawah. So, dia start dengan 1. Okey, masih lagi nilai maksimum dia 1, minimum dia negatif 1. Macam tadi, Ustazah kata tak perlu nak hafal yang ini. Okey, pada sudut berapa apa semua tak perlu. Sebab kita boleh lukis sendiri dan kita akan dapat agak sendiri. Okey, kemudian dia memintas paksi X pada 90 darjah. Ini pun sama juga. Mintas paksi X dekat mana. Okey, ini sekadar untuk pengetahuan ajalah. Okey, once awak dapat lakaran, awak boleh tahu je sendiri benda-benda ni kat mana. Okey, dan sekali ialah graf tangent. Graf tangent ni nilai maksimumnya ialah infinity. Kalau kita baca kat sini, maksimum dan minimum dia infinity. Dia tak sama dah macam graf fungsi kosinus dan juga sinus. Apa sebab tak sama? Okey, sebab bila kita tekan kalkulator pada tan sudut 90 dan 270, kita akan dapati pada kalkulator dia akan keluar apa? Semalam ada yang sebut apa? Math error. Okey, tapi math error itu bermaksud dia ada nilai yang infinity, tak terhingga. So dia biasanya kalau graf dia, biasanya dia ada satu garis putus-putus yang dia akan lukis pada kedudukan sudut 90 dan 270 ni. Menunjukkan bahawa graf tersebut tak boleh kena garisan putus-putus ni. Okay, kalau kita perhatikan kat sini pun, okay, sifar, kemudian dia akan naik sampai ke atas. Semalam kita ada tanya kan sudut 60 ke berapa semalam. Okay, yang mana sudut tersebut nilai dia besar, 4 poin lebih kan. So, jadi dia berada di atas ni dan dia lebih lah daripada 1. Okay, dan kalau kita tengok pula dari segi bulatan unit, kan, dari segi bulatan unit itu sendiri, kan kita ada belajar daripada satu segitiga ni kan. Okay, kalau kita ada satu segitiga bersudut tegak pada bulatan unit, didapati sin tu adalah bacaan X, kan, so O per H kan. Okay, sorry, sin kita akan baca Y. Okay, O per H, so kita akan baca opposite per hypotenuse. O ini adalah panjang bacaan Y. Okay, sebab kat sini adalah Y, kat sini adalah X. Ni refresh je balik.
Okay. So, lepas tu cos. Cos adalah bacaan X sebab A per H. Saya akan baca yang bawah ni pula. Okay, tetapi untuk tangent tan, untuk sudut di sini, okay, tan theta sama dengan O per A kan. O per A. O kita adalah bacaan Y dan A kita, adjacent kita adalah bacaan X. So, bila dia ambil nilai Y per dengan nilai X, dia tak mungkinlah dapat satu je. So, ada keadaan dapat 2 poin lebih, 3 poin lebih dan sebagainya. Okey. Okey, seterusnya kita try tengok tentukan sama ada graf trigonometri adalah sinus, cosinus atau tangent. Okey, so kita try tengok soalan A. So, kat sini kita nampak dah dia start dengan kosong. Bila start dengan kosong senang. Macam yang ni start dengan 90, so kita kena test. Yang ni pun start dengan 180, so kena test. So, bila dia start dengan kosong, kita terus tahu. Ingat, kalau start dengan kosong, pada paksi Y pun dapat kosong, maknanya dua-dua dekat asalan, maknanya dia adalah graf sin. Kalau dia tak start dengan kosong, mungkin dia adalah graf cos. Cos. Kalau dia berbentuk begini, kan lepas tu dia ada putus-putus, ini maksudnya graf tan. Itu je cara nak ingat. So, yang ini kita dah tahu dah. Ini memang bukan graf sin. Sebab dia daripada sudut kosong darjah, dia tak bermula dekat asalan. So, yang ini kita terus sahaja tahu ini adalah graf cos. Cosinus lah. Okey, yang B ni graf apa? Ya, kita nampak ada garis putus-putus kan? Okey, so yang ini adalah graf tangent. Okey. Dan yang terakhir ni macam mana kita nak tentukan betul ke ini sinus kan? Sebab kat cosinus dah ada, tangent dah ada. So kita try buat simple sendiri. Okey, kita buat sendiri. Bila start dengan kosong, kosong akan naik 90 tu dekat 1, kemudian 180, 270, 360. Okey, macam ni. Sini kosong, sini mesti 90 sebab kita ikut sukuan kan. Sini 180, sini 270, sini 360. Jadi part of yang dia ambil adalah di sini. Ngam lah tu. Ngam. Okey. Jadi jawapannya apa tadi? Jawapannya adalah sinus. Okey. Graf yang start dengan kosong. Okey, yang ini soalan lakaran saja. So, lakaran ni macam yang kat sini lah. Yang dah sedia ada di atas. So, kalau awak dapat bina lakaran macam yang saya tunjukkan warna merah kat sebelah sini ni. Kan? Okey. Yang part of lakaran ni nanti, contoh kalau dia nak sin 90 hingga 270. So, awak tengok 90, tengok 270 means that awak ambil part yang ini sahaja. Awak dah ada lakaran asal. Asal ni yang penuh. So, daripada situ awak keluarkan part ni je. So, bila time nak lukis ni, saya bagi contoh satu je lah. Kan? So, bila time nak lukis yang ni, so awak pun terus bina. Awak bina. Bila lakaran maknanya kita lakar saja. Tapi kalau boleh cantiklah sikit kan dengan ada pembaris lah. Okay. Sini Y. Sini X dia. So, awak terus je bermula di depan ni. Terus bermula dengan 90. Macam ni lah dia terus mula 180, ni terus mula 90. So kita terus mula kat sini 90. Okey, 90 dia 1. Okey, kemudian kat sini ialah 180 dan kat sini 270. Okey, dan awak teruslah lukis ikut apa yang awak dah dapat asal. Ni turun dan ini sampai dekat 1 kan. Okey, so di situ. 1, 2, 3. Sini je lah. Itu je lah. Part of yang kita boleh dapatkan. Okay, jelas kan? So, nanti untuk B pun bolehlah kalau nak try buat. Okay, next. Yang ini soalan tambahan. Soalan tambahan yang ini dikata, saya ambil sikit-sikit lah. Nyatakan nilai X apabila nilai Y adalah maksimum. So, nilai Y ni maksimum. Nilai Y maksimum ni dengan keadaan macam tadi lah. Kalau kita kata untuk sin dengan cos, nilai maksimum dia adalah 1. Tapi yang 1 tu apa X dia? Okay.
So kita kena tengok based on graf tadi lah. Okay, awak lukis graf asas macam saya tunjuk tadi. So daripada situ awak tentukan. Okay, kalau kita tengok macam cos tadi, dia maksimum tadi bila dia dekat kosong kan. Dekat kosong dengan dekat 360 darjah. Sebab cos kan dia bentuk macam ni kan. So dia start dengan kosong kan kat sini. Yang akhir sekali dekat 360 dan ini adalah tempat apa ni, 1. Kan tempat kat sini ialah 1 yang maksimum lah. So untuk soalan B ni jawapan dia ialah pada kosong dan juga 360, kosong dan 360 darjah. Okey. Baik. Untuk C macam mana pula nak kata? Kita kata je lah tak ada nilai maksimum. Kan? Sebab apa tak ada? Sebab dia tak tertakrif. Gitu je. Okey. Jelas kan? Okey, yang ini macam soalan nombor 5 ni dia macam soalan kebat sikit. Soalan kebat sikit, tapi tak ada apa-apa. Dia sebenarnya ambil part of graph sahaja. So jadi sebelum nak jawab soalan graph ni, awak kena tahulah bentuk asas tadi tu. Okey, saya bantu untuk yang pertama ni kan. Caranya ialah bila dibuat macam ni, kita abaikan je huruf-huruf yang ada ni. Awak lukis je bentuk bagi graf trigonometry. So untuk soalan A dan B, kita dah tahu dah graf tangent memang sah-sah bukan. Okey, so dia antara graf sinus dengan cosinus. Okey, so kalau kita kata dia adalah graf sinus, dia akan start daripada sini, naik, turun, naik. Okey. Okey. Kemudian kalau graf cosinus, kalau graf cos daripada sini nama kita lakar. Lakar ni kita main lukis je. Kan ni turun, naik. Okey. Baik. Sekejap saya habiskan dulu sini y, x, sini y, x. Okey, once awak dah garis macam ni, awak pun perhatikanlah bentuk ni. Bentuk ni arah naik macam ni. So kat sini tak wujud naik macam tu kan. Sini part of je. Dia tak ada semua. Ni atas dengan bawah. So kat sini pun turun, sini naik. Sini dah turun dah. Sini naik pun separuh je. Tak ada pun yang betul-betul atas bawah. So yang ada part of atas dengan bawah ni adalah sini sampai sini kan. Ini naik sini. So kita dah tahu dah kat sini 360. Betul tak? So sini 270. Yang ini kalau 360, 270. So sini 180. Okey. So kita terus lah tulis. Sini 180. Sini mesti 270. Dan ini mesti 360. So kita dah tahulah M dia berapa. Okey. Macam tu So yang B ni awak try buat. Try buat sendiri. Okey. Tak payah hantar-hantar pun. Ni macam test sendirilah. Awak belajar kan. Okey. Awak tengok buku teks tu. Okey. So next, yang kita tersekat semalam dekat sini lah kan. Saya sempat ajar sikit je. Okey. Tapi kita tengok So kesan perubahan pemalar A, B dan C bagi graf fungsi trigonometri kita ada 3 kan semalam kan. Kita ada yang graf sin, dan kita ada graf cos, dan kita ada graf tan. Okey. Ada 3 graf. Okey, pertama ni yang ini adalah basic untuk graf sinus cosinus. Okey, yang mana bila dia ada naik turun ni, so yang ni atas ni dengan yang bawah ni jarak daripada garis keseimbangan ataupun kat sini ni sebenarnya adalah paksi X dia kan. Okey, so jarak dia ni kita panggil sebagai amplitude. Okey, semalam pun saya dah tanya, you all pun dah tahu kan sebab amplitude ni dah belajar dalam fizik. Okey, ini amplitude. Okey, kalau kita tengok yang ini bentuk graf daripada sini kalau kita ambil daripada sini sampai sini, dia adalah bentuk graf start kosong kan, graf sinus. Okey, bila graf sinus. Yang ini daripada kosong lengkap sampai 360, ini adalah tempoh, satu tempoh. So dia nak kira tempoh ni dia akan kira yang melengkapkan satu bulatan unit. Untuk melengkapkan satu bulatan unit dia mesti start daripada 0 darjah sehinggalah tamat 360 darjah. Okey, nanti ada keadaan kita nampak tempoh tu makin pendek. Okey,
Jadi kena take note betul-betul. Okey, baik. Seterusnya kita tengok tempoh ialah selang satu kitaran lengkap. Okey. Fungsi trigonometrik adalah fungsi berkala. Maksud berkala apa? Dia sentiasa berulang. Sebabnya dia bulatan unit kan, dia berulang-ulang. Okey, graf fungsi trigonometri berulang bagi setiap selang tertentu. Misalnya graf fungsi sinus berulang bagi setiap selang 360. Sebab habis dia 360, dia akan sambung balik 360. Okey. So kita boleh nyatakan fungsi y sama dengan sin x adalah fungsi berkala dengan tempoh 360. Amplitude pula adalah jarak maksimum yang diukur daripada garis keseimbangan. Ini semua saya dah cerita tadi. Okey. Kita tengok secara umumnya di sini dulu. Okey, ini jadual yang ada dalam buku teks, yang mana yang row pertama ni adalah untuk sin, row yang kedua ni adalah untuk cos, dan row yang ketiga ni adalah untuk tan. Bila mana disambung macam ni, maksudnya untuk ketiga-tiga sin, cos dan tan adalah benda yang sama. Okey, so kita tengok dari segi nilai A tu. Kalaulah nilai A tu berubah, apa yang akan berlaku? Maka nilai maksimum dan nilai minimum pun boleh berubah. Okey, dia akan bertambah lah. Kalau amplitude dia asal kenapa graf fungsi sin tu sendiri. Okey, graf fungsi sinus tu sendiri bila kita lukis, dia kat sini maksimum dia adalah 1. Sebab apa? Sebab nilai A dia asal adalah 1. Yang ini A dia adalah 1. So bila 1 sin BX tambah C, kita tak tulislah 1 tu. Okey? So begitu juga dengan cos. Okey, seterusnya untuk tan pula, sebab dia yang berbeza kan. Untuk tan lengkung graf berubah. Okey, lengkung graf tu kita akan nampak berubah. Okey, tapi dia tak ada amplitude. Okey, dia tak ada amplitude. So kita akan tengok nanti macam mana lengkung dia berubah ni. Okey, sebab dia tak ada nilai A yang spesifik. Okey, macam ni, sorry saya tak lupa nak cakap tadi. Ini A dia, kalau A dia 1. So kalau A dia naik jadi 2 ke contohnya, katalah graf ni lebihkan sikit. So kalau A dia jadi 2, yang ini pun 2, so dia akan tinggi lah. Tapi dia akan masih lagi mengekalkan bentuk asal. Sudut dia masih lagi kat tempat yang sama, tapi amplitude dia dah berubah. Dia akan jadi maksimum 2, minimum negatif 2. Ini bagi nilai A. Tapi untuk graf tan ni, dia akan berubah dari segi lengkung dia lah. Sebabnya nilai dia dah berganda kat sini kan. A dia dah berubah. Okey, tapi kita tak akan nampak secara spesifik macam graf sin dengan graf cos. Okey, baik. Seterusnya, apa akan berlaku kalau B tu berubah? Okey, B ini adalah daripada pekali untuk X. Yang mana X ni adalah sudut. Kan? B ni adalah pekali bagi sudut. Jadi, bila sudut tu kita darab kan dengan satu pekali yang lain. Okey, jadi yang asalnya B ni 1 kan. So asal B ni 1, maksudnya untuk setiap satu titik yang kita nak plot adalah kita ambil ikut sukuan kan. Kita ambil 0, 90, 180, 270, 360. Tapi bila dia darabkan dengan B yang berbeza, B tu jadi 2 ke, B jadi 2, dia dah berbeza dah. Sebab sudut asal 90 contohnya, 90 darab 2 dah jadi 180. Maksudnya daripada asal sudutnya tu 90 tu di sini, jadi kat sini ni dah jadi yang 180 punya. So dia dah mengecil. Jadi tempoh fungsi dia akan berubah. Okey, tengok kat sini. Apabila nilai B itu bertambah, maka graf kelihatan mampat secara mengufuk. Okey, tempoh fungsi semakin berkurang. Instead of dia habis, tempoh dia tu dia habis 360, maka dia akan habis 180. Okey, tempoh fungsi sinus dan kosinus kita akan buat 360 darjah bahagi B. Okey, sebab apa bahagi B? Satu pusingan lengkap 360. Kalau B tu ada 2, nilai B tu 2. So kalau kita kira 360 bahagi dengan 2, kita akan dapat 180. Bermaksud untuk satu pusingan lengkap 180 darjah.
Tapi untuk mencukupkan 360 darjah, dia akan ada 2 pusingan lengkap lah nanti. Okey. Sebagai contoh, katalah saya lukis di tempat yang sama. So, katakanlah saya ambil daripada yang asal punya ni. So, nanti dia akan dia akan naik dekat 45. Dia akan naik dekat 45. Dia akan turun dekat 90 ni, dia akan jadi kosong. Lepas tu sini akan naik dan dia akan habis kat sini. Okey. Dia akan habis kat situ lah. Sekejap tak nampak. Okey, oops. Dia akan berhenti dekat sini, kemudian dia akan naik sini. Macam itulah, lebih kurang. Okey. Tapi dia masih kena dengan yang satu ni lah So dia akan kurang. So maksudnya kat sini kita nampak sampai dekat 180 dia dah habis. Okey, nanti dia akan sambung lagi. Sebab kecil sangat jadi dia susah nak lukis. Okey. Dia jadi banyak kali tekan. Dia bergerak macam tu. Okey, turun, naik. Nak ceritanya kat sini, untuk 360 dia akan ada 1-2 pusingan lengkap. Gitu. Okey. Yang mana tempoh fungsi untuk tangent ialah 180 per B. Okey, kenapa tangent 180? Okey, sebab untuk graf tangent, kan kita belajar graf tangent dia naik macam ni kan. Lepas tu dia putus-putus kan. Lepas tu dia daripada sini dia naik. Kemudian dia putus-putus lagi. Kemudian dia daripada bawah ni pula kan. Okey. So, untuk satu pusingan lengkap, nampak tak? Yang ni half. Yang ni pun half. Yang lengkap sini. Sini ke sini. Okey. Bila situ, di sini 90. Sini 180. Okey. Bukan. Sini 90. Sini 270. Okey. 90 dengan 270. So, kita tolakkan. Kita dapati jarak sini ke sini adalah 180. So, untuk melengkapkan satu pusingan lengkap ni ialah 180. Sebab tu 180 per B. Okey. Baik. Terusnya, kedudukan graf akan berubah. Untuk C ni pula, kedudukan graf akan berubah bila C tu lebih besar daripada kosong. Contohnya C tu 1. Kan? Sekarang ni C ni asalnya 1. Okay, sorry. C ni asal dia kosong. Sorry. C asalnya kosong. So, bila dia C lebih besar daripada kosong, maksudnya C tu jadi 1. Katalah saya lukis kat tempat yang sama. Kan warna ni lah. Okay. Asalnya graf C kan start dengan kosong. So, dia tak jadi start dengan kosong lah. Dia jadi start dengan 1. Dia jadi start dengan 1. Maka 1 ni adalah dia punya garis keseimbangan. So, dia akan start dengan 1. Dia akan turun dekat sini. Dan dia akan turun kat sini. Dan naik sini. 360. So, 1. C tu bila dia 1, dia akan naik ke atas. Okay. Maksudnya graf tu macam seolah-olah kita angkat. Macam berlaku translasi 1 unit ke atas. Macam tu. Kalau C tu kurang daripada sifar ataupun negatif 1 tu, dia akan start daripada negatif 1 lah, dia turun bawah. Dia berada di bawah pula. Seolah-olah dia translasi. Senang nak faham C ni macam C ni macam translasi. Dia seperti translasi. Dia bergerak naik atau turun. Naik ke atas atau turun ke bawah. Okey. Kita cuba satu latihan. Kita cuba satu latihan. Rajah menunjukkan graf fungsi Y sama dengan sin X. Tak boleh patah balik dah. Tak boleh patah balik dah. Okey, tak apa. Awak tengok je graf ni. Okey, ini saya salin balik daripada soalan buku teks. Okey. Soalan yang A ni ialah soalan dia Y sama dengan 2 sin X. Okey. Yang mana warna pink ni adalah graf asal. Okey, pink ni adalah graf asal. Graf asal kan ialah Y sama dengan sin X. Maksudnya tak ada A kat depan. A dia 1. A dia 1. Sekarang perubahan yang dibuat adalah nilai A dia jadi 2. Okey, ingat balik tadi saya bagi tahu nilai A adalah mewakili amplitude. Okey, jadi kita tengok kat sini nampak tak? Kita tambahkan amplitude dia 2, negatif 2. Gitu.
Okay, tapi masih lagi mengekalkan tempat-tempat sudut yang sama. Okay, tempat-tempat sudut yang sama. Yang mana kalau dia sifar, dia masih lagi sifar. Pada sudut 90, dia tak boleh ambil 1 dah. Dia kena ambil 2 sebab amplitude dia 2. Okay, kemudian dia turun. Kemudian dia turun lagi sampai dapat negatif 2 sebab amplitude di sini juga negatif 2. Jarak dia 2. Okay, dan naik semula di sini. Itu nampak beza dia. Okay, dia suruh lukis pada graf yang sama. So merah ni adalah asal, biru ni adalah y sama dengan 2 sin x. Jadi nampaklah sikit. Okay, soalan yang B ni pula dia tanya y sama dengan sin 2x. Beza kat sini 2 sin x, yang ni sin 2x. So yang di sini, yang ni adalah A yang berubah. Yang ini keadaan apabila B berubah. Dengan keadaan A masih lagi kekal. Maksudnya amplitude dia kekal 1, tetapi pusingan dia, kitaran, tempoh dia. Okey, ingat balik. Tempoh keseluruhan, dah tulis dah kat sini. 360 bahagi B. B ialah 2. So, bila bahagi dia dapat 180. Bermakna, sampai dekat 180, dia dah cukup satu kitaran. So, beza dengan yang pink yang asal ni. Untuk dapat 1 ni adalah 90. Tapi sekarang ni, untuk dapat 1 ni, dia adalah 45. So, kitaran dia dah makin mengecil. Okey. Kitaran dia dah makin kecil. So, kat sini 45. Sini 90. Okey, dan seterusnya lah. Okey, baik. Kita tengok pula yang C. Yang C dia bagi yang dah tulis kat sini. Y sama dengan sin X tambah 1. So, graf asal kan Y sama dengan sin X. So, bila ada tambah 1, maksudnya kat sini perubahan dekat C. Okay, ingat saya kata tadi, C ni macam translasi. C, translasi. So, translasi dia apa? Anjak 1 unit ke atas. Naikkan saja. Graf sama saja. Tapi bila dia naik, once dia naik, kalau graf sin, walaupun graf sin tu ialah kita kata start kosong, tapi dia tak jadi start kosong lah, dia jadi 1. Okay, cara nak faham, dia masih lagi start kosong tu kosong pada apa? Pada garis keseimbangan. Ini kita panggil garis keseimbangan yang putus-putus ni. Okay, so dia masih lagi kosong pada garis keseimbangan, tapi nilai garis keseimbangan tu dah bukan kosong tapi dah 1. Macam tu. Okay, yang D ni dia buat tricky sikit. Dia buat perubahan pada A dan pada B serentak. A dan B secara serentak pun boleh. Yang mana awak terus take note kalau A dia mesti naik ikut perubahan dia. So bila dia 2, so terus jadi 2. Tapi bila dia sin 2x, so bila 2x kita tahu dia jadi lengkap satu kitaran ialah 180. So kita manage dulu, kita tanda dulu 0 sampai 180. Dia mesti berhenti kat sini. So dia berhenti kat sini. Kalau asal tadi, yang soalan B tadi, kita buat dia naik turun di sini kan, dengan keadaan maksimum dan minimum dia 1. Tapi disebabkan amplitude dah berubah, jadi kita panjangkan lagi. Nampak tak? Graf dia semakin mampat. Semakin mampat dan amplitude semakin besar. Amplitude makin besar. Okey? Harap jelas lah dengan penerangan satu persatu ni. Okay, jadi sekarang ni dia suruh kita lakar. So, kita nak lakar ni. Kita nak try buat. Okay, keyword utama saya kalau nak jawab soalan macam ni, kalau boleh awak buat graf asas dulu. Okay, so kalau nak kita buat graf asas dulu, sebab kat sini tak ada pembaris, tak boleh guna pembaris. Jadi kita buat seadanya lah. So sini adalah, saya panjangkan sikit. Katalah kat sini adalah Y, sini adalah X. Okay, dengan keadaan kita start dengan kosong darjah. Kemudian kita tanda je lah dulu kan. 90. Kemudian jarak yang hampir sama 180. 270. Dan 360.
Okey, kemudian kita tanda kat sini 1, sini negatif 1. Okey, step pertama, kita highlight dulu. Sini 2, sini cos X ni tak ada apa-apa. Kemudian ini ada tambah 1. Okey, so kita dapati perubahan berlaku pada A, amplitude. Kemudian pada C, translasi. Naik ke atas. Okey, cos X maksudnya kitaran dia masih lagi sama. So, kitaran masih lagi sama. So, kita tak payahlah nak ubah bahagian kitaran. Okey, katalah saya ambil warna biru ni. Okey, yang ni bila dia kata 2, terus awak tambah amplitude mesti 2. Macam tu kan. Okey, so kita tahu cos asalnya adalah kita lukis dulu yang asal. Okey, yang asal kita buat warna biru gelap. Okey, warna biru gelap ni asal cos X. Y sama dengan cos X ni asal. So asal kat sini ke cos? Bukan. Ingat cos dia membentuk mangkuk. So mangkuk lah. So sini turun sini. Pergi ke 180. Naik ke 270. Alamak, buruknya. Naik ke 270 dan berakhir dekat 360. Ini kalau padam dia terus padam semua. Ke 270 dan berhenti dekat 360. Lebih kurang gitulah So, saya pakai pen ni kadang-kadang dia lari-lari sikit. Okey. So dapatlah macam ni lebih kurang. Ini bentuk asal Y sama dengan cos X. Okey, so katalah kita nak lukis graf yang yang kedua yang diberi. Okey, 2 cos X tambah 1. So bila dia 2, 1 ni akan jadi 2 lah. Kat sini kan. Tapi dia masih lagi mengekalkan. Okey, tapi asalnya kita kena buat macam ni. So saya buat warna oranye dulu Katalah kita tak ambil tambah 1 dulu. Kita ambil 2 cos X sebab saya baru nak ajar awak kan. So nak bagi awak nampak. So kalau dia naik, bila dia jadi 2 ni, dia bukan naik saja tau. Untuk 2 ni dia memanjangkan amplitude dia kan. So bila dia memanjangkan, awak kena nampak dia daripada sini, dia masih mengekalkan keadaan sudut yang sama, cuma dia jadi panjang. Okey, dia panjang macam ni. Dia naik sini dan akhir dekat 2. Ini adalah Y sama dengan 2 cos X. Masih belum tambah 1 lagi. So, kalau dia tambah 1, bermaksud, saya kena lebihkan dia lagi ni. Okey, bermaksud kat sini dia 3. Dan kat sini, ni tak payah. Okey, kat sini dia 3. Sebab daripada graf kuning ni, kita anjakkan naik. Kita anjakkan 1. So, awak lukis exactly sama. Awak lukis exactly sama je macam 2. Cuma kita anjakkan. Seolah-olah kalau dia kosong darjah ni, dia 2, dia jadi 3. Okey, kalau 90, dia asal dia kosong, so dia akan jadi 1. Nak tanda dulu pun boleh. Kalau dia 180 ni, dia asalnya 2, so dia akan jadi negatif 1. Untuk 270, asalnya dia kosong, so dia akan jadi 1. Very good. Kalau dia 360, asalnya 2, dia akan jadi 3. Macam tu. So, once awak dah tanda sikit, senanglah, awak tak keliru dah sangat nak melukisnya tu. Okay. Sorry. Lukisan saya ni dah lari-lari dah sikit. Okay. Tapi gambaran sebenar dalam buku teks tu adalah untuk awak nampak lebih jelas. Okay. Ini sebab saya lukis menggunakan pen ni, dia banyak lari dah sikit. Tak berapa cantik. Allah. Tak berapa comel jadinya. Okay, balik tulisan. Okay, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dia akan macam graf kuning tu akan naik. Okay, so didapati kat sini amplitude tu dah naik. Okay, kita tengok kejap contoh jawapan. Allah. Okay, Zazah padam balik. Zazah padam balik untuk awak nampak. Zazah lukis tadi ni
tujuannya nak bagi awak nampak cara melukis. Sebab kalau saya tak tunjuk lukis nanti awak tengok je based on apa yang dah ada ni, jadi macam mata tu jadi tengok je kan. Okey, jadi kita tengok balik. Sekadar ni kita tengok kat sini, nampak tak asal dia daripada kosong. Okey, daripada asalnya kosong. Okey, kemudian apa ni, asalnya 1 kat sini kan. Okey, kemudian dia naik dan dia naik lagi 1, 2, 4. Dia berakhir dengan -1 dan last kali dengan 3 juga kat sini. Okey, dengan keadaan amplitude dia daripada garis keseimbangan dia dah berubah sebab dia naik 1. Okey, yang mana amplitude dia masih lagi 2, atas, bawah. Sini pun 2 juga. Sini pun 2. Amplitude dia sama. Sini pun 2. Okey. Inilah cara kita nak lukis. Okey. Dengan keadaan tempoh dia masih lagi sama. 360 untuk satu kitaran lengkap. Sebabnya dia tak ada darab apa-apa dekat sini. Dekat B dia tak ada. Okey, kita tengok untuk tan pula. Untuk tan ni asalnya kan tan 0.5x. Okey, awak tengok kat sini. 0.5x. Kemudian dia ada tolak 1. Kat depan ni tak ada apa-apa. Okey, maksudnya A dia tak ada perubahan. Okey, A dia tak ada perubahan, tetapi B dia ada perubahan. Okey, kat sini B dia ada perubahan dan C dia ada perubahan. C dia ada perubahan. Okey, jadi kita tengok. C tadi kita tak kata dia amplitude dia naik turun, tak ada So graf tangent ni tidak mempunyai amplitude. Okey, so caranya ialah dia anjakkan sahaja. Okey, so kita tengok macam ni kan. Asal dia asal dia kosong, kemudian dia 90 tu dia dah putus-putus dah. Dia dah putus-putus dekat dia putus-putus dekat 90 kan asal. Saya buka yang asal kejap. Okey, yang asalnya dekat 90 ni kita naik macam ni. So dekat 90 ni dia dah putus-putus sebenarnya asal. Okey, jadi bila 0.5x kan kita ingat untuk B tu kita akan buat sudut per dengan B. So sekarang ni tan bukan 360 ya, tan 180. 180 bahagi B iaitu 180 bahagi dengan 0.5. Okey, bila 180 bahagi 0.5 kita akan dapati nilai dia 360 darjah. Okey, jadi kita kena buatlah supaya dia kan macam graf tan ni, dia unik sikit. Graf tan ni dia kan naik sini, lepas tu satu lagi dia daripada bawah ke atas. Yang cukup 360 darjah ni daripada sini ke sini lah, 360. Okey, bila sini ke sini 360, bermakna yang half ni 180. Very good. Okey, jadi kita kena buat supaya daripada kosong asalnya 90, so kita kena buat sampai 180 gitu. Okey, kalau ikutkan tanpa kita gerakkan C lagi, kalau kita ambil Y sama dengan, katalah warna hijau saya ni adalah Y sama dengan tan 0.5x. So bila tan 0.5x, ini kosong, ini 180, awak kena anggap 180 ni adalah dia punya nilai takrif dia. So jadi dia daripada kosong, dia kena naik macam tu lah, lebih kurang. Okey, naik ke atas. Okay, tapi disebabkan dia ada tolak 1, so daripada naik macam ni, so dia akan daripada bawah ni lah pula naik ke atas. Okay, graf ni lakaran je. So lakaran ni macam ni kan dia buat naik betul. Mungkin ni sebab dia guna nilai sudut yang betul lah. Yang Ustazah ni lakar, so dia boleh jadi sengit-bengit, boleh jadi terlebih, tak ada masalah. Okay, yang pasti sebenarnya kena betulkan juga ni. Yang pasti sebenarnya bila kita buat ni ada calculation dia lah. Yang pasti kita kena make sure kalau betul dekat 90 tu akan dapat kosong, maknanya kita kena bagi dia sentuh lah. Macam tu. Dia kena bagi sentuh lah juga dekat kosong tu. Warna hijau garisan baru kita tu mesti sentuh juga. Gitu kan untuk naik. Okey. So begitulah cara melukis graf tersebut. Saya betulkan sikit lah disebabkan dia naik macam tu. Maksudnya yang ini dia naik juga macam ni lah.
Kalau dia asal dekat kosong. Sebelum negatif 1 dia akan turun. Okey, sama juga bila masuk part 270 darjah ni pun sama. Okey, paling worst come to worst, paling mudah sekali ialah awak kena lakarkan mengikut asal. Kan? Asal dia negatif 1 ni, dia akan turun sini, dia akan naik sini kan. Ni asal. Okey, tapi kita tak boleh buat yang macam ni sebab dia 0.5x. Jadi asalnya dalam keadaan 90 darjah dah berjumpa. So dia mesti daripada asal. So dia akan ke 360. Kan? Ini part off yang ini dia akan naik sampai 360. Tetapi disebabkan oleh dia ada anjakan ke bawah. Jadi instead of garisan dia di sini, kita kena turunkan lagi. Dan sebab kena anggap bahawa yang nak jumpa kat 360 ni asalnya dekat kosong sini. So sebab garis keseimbangan dia dah jatuh di bawah pada negatif 1, maka dia akan jumpa kosong dekat sini. 360 dengan Y kosong tu di sini. So dia akan jatuh sini. Tapi Y tu bukan kosong lah, negatif 1. Saya sebut kosong tu adalah mewakili garis keseimbangan. Gitu. Okay. Salah satu cara untuk awak kenal pasti, identify betul-betul garis keseimbangan tu. Barulah senang kita nak buat. Okey. So ini adalah latihkan diri sebagai soalan lah. Soalan untuk awak jawab. Saya nak bagi awak yang mana amplitude ni senang je. Dia tak susah sangat. Jadi yang ni saya tak bagi kod. Satu dua soalan kita try buat. Kita tengok dia nak amplitude. Lepas tu dia nak tempoh. Amplitude ni adalah dia punya atas maksimum minimum kan, A dia kan. Senang cerita dia adalah nilai yang A dia, tempoh ni adalah B. Okey. Jadi bila kita tengok 4 sin X, so 4 sin X, 4 ni adalah amplitude. So amplitude dia apa? Amplitude dia 4. Okey, tempoh dia pula, awak tengok X ni, B dia 1 kan, B dia 1. Jadi untuk kira tempoh kita buat 360 bahagi B. So bila kita bahagi dengan B, dapatlah 360 darjah. Kira macam tu je. Okey, contoh kita ambil yang E ni contohnya. Kita ambil yang E. So 4. So amplitude dia 4. Okey, kemudian cos 2x. So kita buatlah 360 bahagi 2. Dapat apa? Dapat 180. Tak payah tulis sini. Terus jawapan. So jawapan dia apa? 180 darjah. Gitu. Okey. Kalau untuk tan pun samalah. Untuk tan ni Y sama dengan 3 tan 2x tambah 2. So bila ada 3 kat sini, walaupun ada 3 kat sini, amplitude dia apa? Kita akan buat tak tertakrif. Amplitude tak tertakrif. Okey, apakah dia punya apa nama ni? Tempoh 360 bahagi B ke? Tak. Untuk tan, kena ingat 180. So, 180 bahagi dengan 2 dapat apa? 90. Maknanya 90 darjah dah cukup satu pusingan lengkap. Kemudian dia ada tambah 2. Maksudnya graf dia akan naik ke atas 2. Gitu je. Okey. Yang ni saya nak bagi awak buat. Okey, nombor 2. Nombor 2. Laka graf fungsi Y sama dengan cos X. Graf menunjukkan graf Y sama dengan cos X. Ni graf asal. Kemudian dia suruh awak lukis pada paksi yang sama. Macam tadi saya conteng lah kan. Conteng atas ni juga. So awak tengoklah setengah cos X macam mana. Cos X per 2 macam mana. Cos X tolak 2 macam mana. So ini perubahan pada A. Ini perubahan pada B. Ini perubahan pada C. Ni homework. Tolong ingat 6.2B nombor 2. Okey. Baik. Kita teruskan. Okey, cukuplah satu latihan yang itu. Okay, kemudian. Okey, yang ini dah masuk penyelesaian masalah. Contoh 11. Ya, ni dah penyelesaian masalah ni yang terakhir. Terakhir dah kita penyelesaian masalah. First time saya tengok soalan penyelesaian masalah ni boleh tahan jugalah saya rasa jujurnya saya rasa wow, boleh tahan juga soalan dia. Okey, tapi setelah saya baca betul-betul kan saya faham bahawa dia ni sebenarnya
untuk penyelesaian masalah, dia akan ambil macam-macam situasi, tapi situasi tu dia masukkan, diintegrate dalam graf sinus atau kosinus atau tangent. Jadi awak tengok model graf yang diberi dan awak kaitkan dia bentuk yang mana. Ni kan bentuk S kan. So ini graf sin lah ni. Ni graf sin lah. Kalau dia bentuk macam ni, maksudnya dia graf sin lah tu. Kan? Kalau dia buat bentuk begini, mangkuk ni, so dia graf cos lah tu. Kan? Kalau dia buat graf tu bentuk begini, ada naik macam ni, kemudian ada kat bawah sahaja ni kan, ada putus-putus ke mana-mana part bahagian. So ini adalah graf tan lah tu. Okay? Dia akan ikut template graf asal. Cumanya dia nilai pada Y dengan nilai pada X ni dah bukan lagi bulatan unit dan juga sudut-sudut lah. Dia lain. Macam ini contohnya hal laju aliran udara liter per saat. Yang ni pula masa. Gitu. Okay. So awak just imagine dia sebagai graf asal. Gitu je. Okay. Graf di atas menunjukkan satu kitaran pernafasan yang lengkap. Lengkap ni maksudnya kita bayangkan dia lengkap 360 darjah. Dia relate dengan 360 darjah. Okay, kitaran ini terdiri daripada proses menarik nafas dan menghembus nafas. Okay, berlaku setiap 5 saat. Abaikan je maklumat dia ni. Tapi kita bacalah kan, takut-takut ada keperluan. So, berlaku setiap 5 saat ni nak ceritanya bahawa ini adalah satu kitaran lengkap. Kitaran lengkap. Yang mana 5 saat ini adalah lengkap. Okay, lengkap. Okay, yang mana nilai ini adalah bersamaan dengan 360 darjah. Yang bersamaan juga dengan 5 saat. Kalau ikut asal sin tu full itu 360 darjah. Okay. Hal laju aliran udara adalah positif apabila kita menarik nafas dan negatif apabila kita menghembus nafas. Nak cerita menghembus nafas negatif, tarik nafas positif. Okey, jika Y mewakili hal laju aliran udara selepas X saat, nyatakan satu fungsi dalam bentuk A sin B X tambah C yang memodelkan. Maksudnya awak kena bina persamaan. Okey, nak kena bina persamaan. Okey, saya tengok dulu. Saya rasa dah ada gambar penyelesaian dekat sebelah. Okay. Kita tengok ya. Daripada graf asal, saya lukis balik graf dia. Graf asal dia buat macam tu. Tapi dengan keadaan saya lukis balik supaya awak nampak sikit nak jawab soalan ni. Sini 0.6, sini negatif 0.6, kemudian sini 5. Okey. Okey, kat sini masa, sini hal laju udara. Okey, hal laju. So, kita nak tukarkan graf ini kepada graf Y sama dengan sin X. Okey, so kita tengok. Daripada graf, amplitude dia ialah 0.6. Mana dapat 0.6? Sinilah. Awak tengok je. Awak tengok atas, tengok bawah, maksimum minimum dia. So, itu adalah A dia. So, A kita dah settle dah dapat. Okey, kita nak kira B pula. Tempoh dia 5 saat. So, kita kira 360 bahagi B. So, sama dengan 5. Okey, maksudnya 360 bahagi dengan B ni, kita akan dapat 5. Jadi, kita tahu bahawa B ini mewakili berapa darjah lah lebih kurangnya. Okey, B ni akan mewakili 72 darjah. Gitu. Okey, so caranya ialah bila awak nampak je nilai 5 ni, awak terus saja, kita tahu kitaran lengkap tu 360, so terus 360 bahagi dengan B ataupun 360 bahagi B dapat 5 ataupun terus je buat 360 bahagi 5 dapat B. Kita manipulate persamaan ini. So, kalau nak cari B sama dengan 360 bahagi 5. Macam tu. Okey. So, kita akan dapat 72. Okey. Kemudian kita kata tiada pergerakan ke atas atau ke bawah. Sebab dia masih lagi mengekalkan keadaan. Ini kita dah tahu graf sin. So, graf sin mesti start kosong. So, memang dia start kosong. So, bila dia start kosong juga,
Maksudnya dia tak ada naik ke atas ke bawah. Okay, ada keadaan dia bermula dengan 0.6, dia turun macam ni. Maka tu kita kata C dia 0.6 lah. So bergantung kepada keadaan. So didapati kat sini C dia kosong. Okay. Jadi kita pun bolehlah terus tulis Y sama dengan 0.6 sin 72X. Tak payahlah tulis tambah kosong. Sebab dah sah-sah C dia adalah kosong. Okay. Biasanya datang soalan B ini adalah soalan yang berkesinambungan daripada soalan A. So kat sini sangatlah penting untuk awak reti keluarkan persamaan dia ni. Persamaan yang menghubungkan graf fungsi trigonometri tersebut. Okay. So Y sama dengan 0.6 sin 2X. So soalan B ni tadi saya tak baca kan. Dia tanya berapa hal laju aliran udara dalam liter per saat apabila masa dia 7 saat. Yang ini kan sampai 5. Kalau masa dia 7 saat. So berapa? Maksudnya kan kita kata graf ni kan akan bersambung-sambung. So dia akan sambung lagi naik. Kan? So kita nak tahu 7 saat ni dia dah sampai 0.6 ke belum ke apa ke. Macam mana sambungan dia. So nak tahu kita ganti nilai je. Kan? Sebab kita dah tahu dah X kita ni. X kita ni adalah bersamaan dengan nilai 7 tu lah. Okay, yang mana perkali untuk X tu adalah 72 yang kita dah kira ni. Okay, 0.6 adalah dia punya A. So, kita gantikan sahaja X sama dengan 7 ke dalam persamaan. So, bila kita gantikan, kita kira-kira. Kat sini awak darabkan dulu. 72 darab 7. Kemudian awak tekan sin answer. Dah dapat jawapan ni, barulah awak darabkan dengan 0.6 awak kira betul-betul. Awak jangan buat 0.6 sin 72 darab 7. Takut nanti dia tak baca benda yang betul lah. So awak kira dulu sudut dia, awak selesaikan dengan sin, baru awak darabkan dengan 0.6. So dapatlah 0.35. Maksudnya pada 0.7 ni dia tak naik betul-betul sampai 0.6 lagi. Dia baru naik sikit. Kan? Dia baru naik sikit. Okay, dia baru naik sikit. Daripada sini dia baru naik sikit. Tak sampai lagi 0.6. 0.6 ni kat sini. Kan? Jadi dia sampai kat 7 ni dia baru 0.35. 0.35 pada hal laju udara. Gitulah. So kita pun jawablah 0.35 apa? Baca unit pada hal laju udara ni liter per saat. Okay? Gitu je. So selesailah. Okay. Ustazah bantu untuk jawab satu soalan. Satu soalan Ustazah bantu. 6.2C soalan A ni. Okay. So 6.2C soalan 1A. Okay. Kat sini kita kira graf menunjukkan kedalaman air direkodkan di satu limbungan kapal. Dia kata Y mewakili kedalaman air. Okey, kat sini Y kedalaman air. X mewakili bilangan jam selepas tengah malam. Gunakan fungsi dalam bentuk Y sama dengan A cos B X tambah C. Okey, kalau kita tengok pun kat sini dah membentuk satu keluk bentuk mangkuk kan. So mangkuk ni berulang 2 kali. Mangkuk tu berulang 2 kali. So 1, 2. So kita dah tahu dah cos. Dan memang dia tulis cos pun. Okey, jadi apa kita perlu buat? Kita nak semak A, B dan C dia. Okey, so kalau kita nak semak A, B dan C dia, ingat amplitude ni adalah keadaan apa? Dia punya bukaan dia naik atau turun dia, nilai maksimum dia tu daripada garis keseimbangan. So kita tengok ini garis keseimbangan. Okay, so ini adalah amplitude dia, sini ke sini. So macam mana nak kira A? A sama dengan, yes, bagus, 12 tolak 9. Macam ya je Ustazah dengar awak jawab kan. Harap-harap betul awak jawab tu. A sama dengan 12 tolak 9. 12 tolak 9 dapat? 3 lah. Okey, 3. So, nilai A dia adalah 3. Gitu. Okey, nilai B pula. Okey, nilai B berapa? Betul ke? 360 bahagi 24. B 24 ke? Tengok macam ni. Untuk B, kita tengok B ni kita tengok satu kitaran lengkap.
satu kitaran lengkap. Ramai orang akan buat mistake kat sini lah. Satu kitaran lengkapnya ini. Kan daripada 0 sampai 360. Kalau awak terus ambil 24, salah lah sebab kat sini dah 1, 2 kitaran lengkap. Okey. Jadi kat sini sebenarnya kalau kita tengok 2 kitaran, kita dah tahu dah nilai B tu apa. Okey. Tapi kita kena cubalah juga kira kan. Okey, jadi bila kat sini B ni merujuk kepada 12. Kat sini. Okey, B merujuk kepada 12. Jadi untuk sin dengan cos 360. Jadi kalau nak kira B sama dengan 360 bahagikan dengan 12. So berapa dapat? Berapa dapat? 360 bagi 12, 30 kan? 3 kali 12, 36. Okey, 30. So kita dapatlah 30. Okey, kemudian asal dia kan dia mestilah kalau amplitude dia 3. Saya fikir asal dia mesti dia duduk kat sini kan. Duduk sini. Ni. Amplitude dia 3 kan. Okey, asal dia maksudnya kalaulah garis keseimbangan asal dia dekat 0, sekarang ni garis keseimbangan dia dah naik kepada asal garis keseimbangan 0, dia dah naik kepada 9. 0 naik kepada 9. So C dia kita kira dengan keadaan 9 tolak 0. 9 tolak dengan 0. Dapat 9. Okey, so kita gabungkan maklumat. So jawapan kita, untuk jawapan awak ni, segala penyelesaian tadi tu kena tunjuklah nak dapatkan A macam mana, B macam mana, C macam mana. Lepas tu oleh itu, saya rangkumkan kat sini oleh itu So A kita dah, yang ni awak tunjuk nanti. Ini A, nak dapatkan B, nak dapatkan C. Okey, kemudian awak rujuk balik persamaan yang diberi. Terberhenti awal. Okey, awak rujuk balik yang diberi ini supaya awak masukkan maklumat yang awak dapat ke dalam persamaan fungsi yang diberi. Okey, so oleh itu jawapan kita apa? Jawapan kita Y sama dengan, bagus, 3. Siapa yang jawab tu? Cos B berapa? 30 X tambah dengan 9. Malas. Mantap. Mabruk. Okey, bagus. Tahniah kepada yang berjaya menjawab bersama-sama Ustazah. Okey, baik. Ini soalan A. Okey, kemudian soalan B pula kita nak kira. Jam keberapakah kedudukan air paling dalam? So, kena tahulah paling dalam ni kat mana. Okey, paling dalam ni adalah kedalaman yang paling tinggi lah. Awak tengok kedalaman sini 12. Kan? 12 lah paling maksimum. So ambil tempat-tempat yang paling maksimum, baca dia punya waktu dia. Okey? Jam keberapa maksudnya dia nak dalam sistem 24 jam jugalah. Okey, so jam keberapa ke 12 ni. Kan? Kemudian 24 dan juga 0. Okey. So awak ambil je nilai-nilai ni. Jam 0, 12, 24. Gitu je. Okey. Selesai. Selesailah. Kita dah dapat kat sini. Dan jawapan kita dah selesai. Okey. Baik. Itu satu contoh yang Ustazah tunjuk lah. Okey. Yang ini saya nak minta awak cuba buat. Ustazah dah cuba dah. Senang je insyaAllah. So nombor 2 dengan nombor 3. Yang ini adalah awak punya homework. Awak kena submit sebelum minggu depan dalam Google Classroom. Okay. So kita ada 3 soalan lah tadi kan. Tadi yang mana tadi yang lukis kan. Lukis tadi saya bagi 6.2B nombor 2. Saya tulis lagi sekali final kat sini. So homework awak adalah 6.2B nombor 2. Yang ni muka surat 190. Okey, dan yang terakhir ialah 6.2C nombor 2 dan 3. Muka surat 191. Okey.
Itu sahaja. Alhamdulillah kita dah habis bab ini. Diharapkan awak dapat memahami sepenuhnya kandungan bab ini seperti mana yang sepatutnya. Okey, awak buka Jamboard, tolong komen. Tolong komen feedback awak terhadap bab ini selepas menonton video ini. Okey, anak saya pun dah datang. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjawab.